Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, dah cukup dah 2 hari untuk himpunan kisah mistik. So malam ni kita bertemu lagi dengan kisah-kisah yang dihimpunkan untuk saya bacakan kepada anda semua. Baiklah, kita tak nak ngoceh. Tapi sebelum saya teruskan, untuk makluman, di Pustaka Fakta, channel Pustaka Fakta, channel saya satu lagi tu, saya baru saja upload tentang bicarakan tentang kenapa takbir Raya Melayu ni mendayu-dayu. Jadi di situ ada penjelasan. Jadi jemput-jemputlah, sila-silalah untuk ketahui ni, melawat ke dalam channel saya lagi satu itu. Baik, kita tak nak ngoceh lagi terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Pukul 7.30 malam pada tahun 2009, saya bersama dengan abang iaitu Rauf, umur 31 tahun, serta seorang rakan yang bernama Man, 27 tahun, sudah bersiap sedia dengan joran masing-masing. Malam itu kami bertiga mahu memancing di Sungai Kerian, iaitu sebuah sungai besar yang menjadi sempadan di antara negeri Perak dan juga Kedah. Jom kita gerak sekarang, ujar saya lalu memulas minyak motosikal keluar dari perkarang rumah yang terletak kurang 10 km dari sungai tersebut. Lebih kurang 15 minit kemudian, kami tiba di tepi Sungai Kerian. Kita pergi Lubuk Baung. Aku ni tak pernah lagi pergi ke lubuk tu. Orang katalah, kat situ banyak ikan. Cadang Man. Saya dan abang setuju saja dengan cadangannya. Untuk sampai ke Lubuk Baung, kami terpaksa pula meredah ladang sawit yang licin dan berlopak. Hendak pula lepas hujan, jalan tanah merah bertambah lagi licin. Sesekali terdengar pula di antara motosikal kami yang menjerit kuat apabila minyak dipulas kerana tersangkut di dalam lopak. Hampir 15 minit meredah ladang sawit, barulah kami tiba di tebing sungai tempat letaknya Lubuk Baung. Enjin motosikal dimatikan. Suasana pula gelap gelita dan sunyi sepi. Hanya kedengaran cengkerik, katak, unggas-unggas menjerit dan aliran sungai yang agak deras menghantam tebing serta tunggul kayu. Bunyi deruan air itu bagaikan suara yang memanggil-manggil agar cepat-cepatlah lemparkan joran. Rauf pula meraba-raba mencari lampu suluh di dalam bakul motosikalnya. Punak lampu picit ditekan dan suasana kembali terang. Abang saya itu menyuluh di sekitar tebing sungai mencari kawasan yang sesuai untuk memancing. Aku nak duduk sini je, katanya setelah mendapat tempat strategik untuk mencampakkan umpan pancingnya. Di sebelah Rauf pula, Bob melaburkan punggung. Alright. Aku nak pergi naik atas sikit. Apa-apa hal panggil aku ya, kata saya. Jika memancing, saya memang tidak suka duduk berdekatan. Kalau duduk dekat-dekat, nanti akan bersembang. Bising. Ikan ni kan, dia takut nak datang makan umpan. Lagi sayu pula dah. Lagi satu, saya ni tak suka berkongsi lubuk ketika memancing. Brum, brum. Saya pun menghidupkan enjin motosikal. Suasana kembali hingar kerana bunyi enjin motosikal saya menderam melalui jalan yang berlopak. Hampir 50 meter bermotosikal, saya pun berhenti. Lubuk dekat sini ni nampak macam okey je ni. Duduk sini je lah kan, bisik saya dalam hati sebelum mematikan enjin motosikal. Setelah memasang umpan perut ayam, saya pun membaling kail ke dalam lubuk. Beralaskan sebidang surat khabar, saya duduk menunggu umpan yang standby di ragut baung. Kabarnya di lubuk itu, pemancing tak pernah pulang dengan tangan kosong. Kalau bernasib baik, dapat baung seberat 2 kilogram. Masa terus beredar. Suasana di tebing Lubuk Baung terus sunyi dan dingin. Saya rasa bagaikan berada di sebuah dunia yang asing.
Apabila duduk sendirian dalam gelap gelita dan sunyi sepi, entah mengapa malam itu tiba-tiba saya terasa sangat seram. Tidak semena-mena, kepala saya ini ligat teringat kisah-kisah seram di sungai itu. Pernah sebelum ini, seorang kawan pemancing terserempak hantu air ketika memancing di kawasan tersebut. Mula-mulanya, pancingnya disentap dengan kuat. Dia fikirkan yang memakan umpan itu pastilah ikan besar sebab terlampau berat. Selepas berhempas pulas menarik tali joran, pemancing itu menyuluh ke dalam air. Tetapi sebaik saja lampu suluh dihalakan ke dalam sungai, dia terkejut. Bukanlah ikan yang tersangkut. Sebaliknya, sekujur tubuh berbungkus kain putih. Lebih menakutkan, lembaga itu berambut panjang dengan mata yang merah menyala. Akibat kejadian tersebut, pemancing itu demam panas 3 hari. Pernah juga saya dengar cerita tentang pemancing yang melihat gumpalan api yang berlegar-legar di kawasan belukar berhampiran dengan lubuk baung itu. Mulanya cuma sebesar api mancis, menyala di atas tanah. Tidak lama kemudian, api itu mula membesar dan naik ke udara. Daripada hanya sebesar api mancis, ia berubah menjadi sebesar buah kelapa dan melayang-layang di atas pokok yang setinggi 3 meter. Pemancing itu terus memerhati. Hendak lari, kakinya bagaikan sudah hilang tenaga. Hendak menjerit pula, suaranya tidak mampu keluar. Dalam keadaan yang ketakutan itu, dia melihat api itu berlegar-legar menuju ke permukaan sungai. Kira-kira 2-3 minit berlegar di situ, tiba-tiba saja api tersebut menyala dengan marak seperti dicurah dengan minyak. Serentak itu, muncul suatu lembaga hitam berdiri di permukaan sungai. Tubuhnya besar dan tinggi, separuh daripada kakinya di dalam air, manakala selebihnya berdiri menjulang ke udara. Pemancing itu menganggarkan lembaga tersebut tingginya kira-kira sekitar 40 meter. Kira-kira 10 saat menjulang tinggi, api itu padam dengan sendirinya. Dan serentak itu, pemancing berkenaan terdengar bunyi deburan air yang cukup kuat, seperti orang berjalan di dalamnya. Bunyi lembaga itu menghentakkan kaki di dasar sungai, cukup jelas kedengaran di telinganya. Apabila bunyi deburan itu semakin jauh, pemancing itu terus lari lintang pukang. Sebenarnya, kebanyakan pemancing-pemancing di sekitar kawasan tersebut memang tidak mahu memancing di situ. Kecuali saya. Lagipun, sepanjang hidup, belum pernah lagi saya nampak hantu. Jadi, apa yang hendak saya takutkan? Kalau kita berani, benda tu takkan ganggu. Berpalah kita nak takut kan? Saya berbisik dalam hati. Yang diganggu itu sebab mereka suka sangat percaya pada hantu. Semangat pula lemah. Saya cuba menangkis cerita-cerita seram yang datang menyerbu fikiran, walaupun cukup sukar melakukannya. Suasana terus sunyi, gelap dan dingin. Saya menarik tali pancing dan memasang umpan baru sebelum dicampak semula ke dalam air. Sedang mengelamun menunggu umpan disentap, saya terhidu bau busuk. Bau itu begitu meloyakan, hamis bercampur dengan darah. Semakin lama, bau itu semakin kuat. Saya mula risau. Lantas saya menyuluh kawasan sekitar mencari arah bau itu datang. Takut juga saya kalau bau itu datangnya daripada babi hutan atau binatang-binatang buas yang lain. Tambahan pula ada bau darah sekali. Bimbang kalau binatang itu tercedera. Haiwan yang cedera memang agresif dan boleh membahayakan nyawa kita. Apabila menyuluh di tepi perdu buluh berhampiran, saya tersentak. Di belakang perdu buluh itu berdiri satu lembaga besar dengan ususnya terburai keluar. Saya dapat melihat dengan jelas yang lembaga itu berambut panjang. Sebelah mukanya begitu hodoh dan terapung-apung di udara. Lembaga itu mengilai-ngilai dengan kuat. Waktu itu, saya rasa jantung saya berdegup dengan kencang seperti hendak pecah. Bulu roma terpacak. Tiada apa yang saya fikirkan kecuali hantu. Tanpa berlengah, saya berlari sekuat hati meredah belukar menuju ke arah abang saya sambil menjerit. Beberapa kali saya jatuh tersungkur kerana tersadung pokok dan akar. Hantu! Hantu! Pekik saya sebaik tiba di tempat abang saya memancing. Badan saya menggeletar ketakutan.
Apa yang berlaku saya ceritakan semuanya. Kemudian tanpa berlengah mengajak Abang dan Man pulang. Saya tak sanggup lagi lah memancing berteman ke lembaga itu. Mereka pun setuju dan kami terus tinggalkan Lubuk Baung. Tentang motosikal saya tinggalkan saja di situ. Esok sahajalah saya akan ambil balik. Esoknya cerita saya desakan hantu kecoh dibualkan di kedai kopi kampung kami. Ada yang ketawa dan ada yang membuka cerita tentang Lubuk Baung itu. Salah seorang penduduk kampung yang merupakan pemancing tegar di lubuk itu juga ada kisahnya. Kata penduduk itu, sesiapa yang hendak memancing di Lubuk Baung tidak boleh membawa organ dalaman haiwan, terutamanya pada waktu malam. Sebab di lubuk itu, ada penunggu yang suka makan organ dalaman haiwan. Sesiapa yang bawa pasti akan disakat, terutamanya jika duduk seorang diri. Cerita pemancing yang bernama Sulaiman itu lagi, pernah satu hari, 3 orang penduduk luar datang memancing di Lubuk Baung. Ketika itu lebih kurang pukul 11 pagi dan mereka duduk agak berjauhan di antara satu sama lain. Sedang memancing, salah seorang pemancing tiba-tiba terdengar seperti suara kawannya menjerit meminta tolong. Bila dia meninjau, di tebing sungai kelihatan seorang rakannya sedang terkapai-kapai dalam sungai seperti hendak lemas. Tanpa berlengah, Tanpa berlengah, pemancing yang pandai berenang itu terus terjun hendak selamatkan kawannya. Tetapi sebaik dia masuk ke dalam sungai, tiba-tiba kawannya tadi terus gaib. Sebaliknya, muncul satu lembaga yang amat menakutkan, bertubuh hitam, berkepala besar dan botak. Dalam keadaan yang panik, pemancing ini cuba berenang ke tebing sungai. Tapi dia terasa sukar sebab kedua-dua belah kakinya disentap-sentap dari dalam air dengan kuat oleh sesuatu. Waktu itu dia hampir lemas. Menggunakan segala kudrat, pemancing itu bergelut untuk menyelamatkan diri sambil menjerit. Nasibnya baik kerana jeritannya didengari 2 orang lagi rakannya. Mereka sempat mengulur sebatang kayu sebelum dia ditarik ke tebing sungai. Selepas selamat, mereka tanya kenapa turun dalam sungai. Pemancing itu ceritalah apa yang berlaku. Dan selepas itulah mereka tahu yang lemas itu bukanlah kawan, tetapi penunggu sungai berkenaan yang menjelma untuk meragut nyawa. Sedangkan kawan yang dilihat hampir lemas itu sebenarnya sedang memancing di tempat lain. Bukan itu sahaja, seorang lagi pemancing yang dipanggil Mansur juga ada kisahnya. Suatu hari, selesai memancing di Lubuk Baung, Mansur berkemas hendak pulang. Ketika itu sudah menjelang maghrib, lebih kurang pukul 7.05 petang. Sedang dia tunduk mengemas barang, tiba-tiba Mansur rasa kepalanya berat seperti ditekan seseorang. Anehnya, bila Mansur lihat sekeliling tiada sesiapa pula. Mansur kelam kabut mengemas barang. Baru hendak menuju ke motosikalnya, Mansur terkejut dan pitam. Nasib Mansur baik kerana dijumpai oleh 2 orang pemancing juga dari kampungnya yang melalui jalan itu. Merekalah yang menghantar Mansur pulang ke rumah. Bila sudah pulih, Mansur bercerita. Ketika hendak ke motosikal, dia tiba-tiba ternampak bayang-bayang hitam laju meluru, kemudian merempuhnya. Sejurus dirempuh, Mansur terus jatuh terjelepuk. Sebelum pingsan, Mansur sempat melihat kelibat bayang-bayang itu yang bentuknya seperti mawas. Selepas mendengar cerita Mansur, orang yang mendengar mengesyaki apa yang Mansur jumpa itu adalah hantu raya yang dilepaskan oleh tuannya atau mendiami kawasan lubuk tersebut sejak dahulu lagi. Aznan memang tidak pernah percaya kepada hantu. Kalau sesiapa bercerita tentang hantu padanya, pasti Aznan akan ketawakan. Bagi Aznan, orang yang percaya kepada hantu adalah orang yang tidak waras. Bukannya gila, tapi orang yang waras takkan percaya pada hantu. Jadi, kalau orang itu percayakan hantu, maknanya otaknya tidak berapa waras lah kan. Bekerja sebagai pengawal keselamatan membuatkan Aznan sering mendengar cerita-cerita hantu dari kawan-kawan. Ada yang bercerita diganggu hantu pocong, ada yang terdengar bunyi hilayan pontianak, bilik pengawal diketuk-ketuk dan bermacam-macam lagi. Pernah juga, kawan Azman bercerita bagaimana dirinya diekori oleh bunyi tapak kaki semasa meronda. Dari tempat kerja, dia diekori pula hingga ke rumah sampaikan anak kecilnya menangis sepanjang malam dan menjerit-jerit seperti disergah sesuatu yang menakutkan.
Setiap kali mendengar kisah-kisah itu, Aznan akan ketawa terbahak-bahak. Kau orang memang dah tak waras. Kah, kah, kah. Itulah yang akan keluar dari mulut Aznan. Kata Aznan, semua itu karut. Ia terjadi secara kebetulan ataupun mainan perasaan semata-mata. Awal 2010, Aznan berpindah ke tempat kerja dengan menjadi pengawal keselamatan di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Hotel besar dan agak terkenal, baru dibina sekitar 5 tahun. Seperti tempat-tempat kerjanya sebelum itu, Azlan dinasihatkan supaya berhati-hati apabila bekerja shift malam kerana di hotel itu juga ada hantunya. Salah satu tempat yang keras adalah bilik locker, tempat para pengawal keselamatan menyimpan barang-barang mereka di lower ground. Kata pengawal yang sudah lama bekerja, sudah beberapa kali mereka terserempak dengan pocong di bilik itu. Bila buka saja lampu, pocong itu dilihat berdiri betul-betul di hadapan pintu. Pernah juga pengawal melihat pocong tersebut terbaring di lantai. Satu lagi tempat ialah sekitar tingkat paling atas. Kononnya di situ sudah berlaku kejadian bunuh diri apabila penghuni terjun dari balkoninya. Seringkali pengawal yang meronda di kawasan itu berasa yang diri mereka diekori dan rasa seram sejuk di tengkuk. Penghuni di bilik-bilik di tingkat itu juga sudah ramai yang mengadu melihat jelmaan seseorang yang tercegat di balkoni. Tetapi apabila mereka menghampirinya, tak ada sesiapa pun. Penghuni lain mengadu, tiba-tiba terasa ada seseorang berbaring di sebelah mereka. Pekerja hotel menerima aduan. Seorang penghuni lari meninggalkan bilik pada awal pagi kerana tidak dapat tidur sepanjang malam. Ini kerana apabila hendak melelapkan sahaja mata, dia akan terdengar bunyi suara orang yang menangis di balkoni. Aduh, sudahlah weh. Tak payahlah cerita pada aku. Mengarut je semua tu. Aku ni dah 10 tahun jadi jaga. Seekor hantu pun aku tak pernah jumpa. Aku ni pun kerja shift malam macam korang lah. Apa salah aku tak jumpa hantu? Korang tahu tak kenapa? Tahu? Tanya Aznan sambil memancing kawan-kawan baru yang rata-rata jauh lebih muda daripadanya supaya bertanya. Kamu nanya? Tidak, bukan macam tu. Kenapa? Soal Hafiz, salah seorang daripada pengawal keselamatan itu. Sebab aku ni waras lagi. Jawab Aznan langsung ketawa terbahak-bahak. Keangkuhan Aznan itu semakin hari semakin menjadi-jadi kerana selepas bekerja hampir sebulan, seekor hantu pun tidak pernah dilihatnya. Ini menyebabkan Aznan semakin sombong dan mentertawakan kawan-kawan yang cuba menasihatkannya supaya menjaga mulut. Akhirnya, ramai yang malas melayan sikap Aznan itu. Mereka juga membiarkan Aznan meninjau di tempat-tempat yang dianggap keras dan pernah terserempak dengan jelmaan-jelmaan yang menakutkan. Aznan terus bermulut celopar sampailah pada suatu malam sekitar awal 2011. Malam itu Aznan dan Hafiz ditugaskan oleh penyelianya iaitu Badrul untuk meronda dari tingkat 1 hingga ke atas, termasuklah penghujung tingkat paling atas dan kolam renang. Floor patrol yang dilakukan pada pukul 1 tidak menemui apa-apa yang mencurigakan. Sekitar pukul 3 pagi, sekali lagi, floor patrol dijalankan. Bagaimanapun, hanya Aznan yang melakukannya seorang diri kerana Hafiz tiba-tiba sahaja kurang sihat. Jadi dia berehat saja di sofa lobi. Setelah meninjau tingkat demi tingkat, Aznan pergi ke aras 2. Tingkat 2 lengang. Persembahan live band sudah pun berakhir. Begitu juga dengan bilik karaoke. Tiada sesiapa di lobi kecuali pekerja-pekerja hotel dan Hafiz yang nampaknya mula mengantuk. Para penghuni sudah lama masuk ke bilik masing-masing. Ketika berjalan di lorong kecil menuju ke kolam renang, tiba-tiba Aznan terdengar seperti bunyi orang yang sedang berenang atau mungkin juga sedang bermain air. Hei, bahaya ni. Mana boleh berenang waktu macam ni? Kalau jadi apa-apa, siapa nak tanggungjawab? Kata Aznan di dalam hati sambil mempercepatkan langkahnya. Dia mahu melihat siapakah pengunjung hotel yang berani sangat berenang pada waktu dini hari begitu. Sedangkan kolam renang sudah pun ditutup pada pukul 8 malam tadi lagi dan lampu-lampu di sekitarnya juga sudah tidak dinyalakan. Pada waktu begitu, tiada sesiapa yang dibenarkan menggunakan kolam renang.
Seandainya ingkar, mereka akan diminta segera meninggalkannya. Jika terjadi kemalangan, pihak hotel tidak akan bertanggungjawab. Langkah Aznan semakin pantas. Tetapi anehnya, apabila sampai di kolam renang, bunyi orang berenang itu serta-merta hilang. Cahaya samar-samar dari lampu hotel menunjukkan air di kolam itu tenang sahaja. Tidak berkocak langsung. Tadi aku dengar orang berenang. Takkan serta-merta je berhenti. Dia terpinga-pinga. Beberapa ketika memerhati, Aznan mengambil keputusan untuk beredar ke tempat lain. Tetapi ketika baru hendak meninggalkan kawasan kolam renang itu, dia perasan ada seseorang yang sedang duduk di kerusi paling hujung, berhampiran dengan tembok. Tempat itu agak gelap. Selain agak jauh, ia juga dilengkapi payung. Lampu di sekitarnya tidak dinyalakan, menyebabkan Aznan hanya nampak susuk tubuh orang itu saja, gelap dan hitam. Apa pasalah yang kau mandi seorang-seorang waktu macam ni? Aznan merungut sendirian sewaktu berjalan menghala ke arah orang yang dilihatnya itu. Langkah demi langkah diatur dan Aznan kini semakin hampir. Langkah demi langkah. Cik Adik, pengunjung tak dibenarkan mandi pada waktu begini. Kawasan kolam renang ni dah ditutup sejak pukul 8 malam tadi, kata Aznan kepada seorang wanita yang dilihatnya duduk di kerusi tersebut. Namun wanita berambut separas pinggang, berpakaian berwarna gelap dan membelakangkan Aznan itu mendiamkan diri. Dia hanya menundukkan muka dan menangis teresak-esak. Lah, menangis pula. Ni kenapa ni, saudari? Aznan bertanya. Tiada jawapan yang diberikan kecuali suara tangisannya. Aznan semakin bingung. Dahlah mandi dini hari begini, menangis pula tu. Bila ditanya, diam pula. Ni, saudari, awak tak dibenarkan mandi pada waktu begini. Satu lagi, dah kenapa menangis? Cuba bagi tahu saya. Aznan bertanya lagi. Pun masih lagi tiada jawapan daripada wanita berkenaan. Aznan mendekatinya. Namun belum sempat Aznan duduk di sebelahnya, tiba-tiba wanita berkenaan bangun dan meninggalkannya. Wanita itu berjalan masih dalam keadaan membelakangi Aznan. Saudari nak pergi mana tu? Aznan memanggil. Masih tiada balasan. Sebaliknya wanita tersebut terus berjalan. Ketika wanita itu melangkah, Aznan dapat melihat rambut serta pakaiannya basah lencun. Air menjejer daripada pakaian serta rambut wanita itu yang basah kuyup. Aznan mengejar. Tetapi sepantas mana pun Aznan melangkah, sepantas itulah wanita tersebut meninggalkannya. Hinggalah sampai ke hujung kolam renang dan dia terjun ke dalamnya. Alamak, jerit Aznan lantas berlari mendapatkan wanita tersebut. Aduh, bahaya ni. Aznan bimbang wanita itu lemas. Kalau lemas, teruklah dia akan dimarahi oleh bosnya nanti. Silap-silap kena buang kerja. Tanpa berlengah, Aznan terus mencampakkan dompet, walkie-talkie dan telefon bimbitnya ke lantai. Lalu terjun ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan wanita tersebut yang terkapai-kapai di dalam air. Dia berenang sepantas yang mungkin, tetapi belum sempat mencapai tangan wanita yang dilihatnya masih terkapai itu. Tiba-tiba wanita berkenaan tenggelam. Aznan segera menyelam. Anehnya wanita itu tiada. Aznan mengambil nafas mula di permukaan dan menyelam kembali sambil tangannya mengagau-ngagau ke sana kemari. Seperti tadi, setelah menyelam dan mencari di sekitar tempat wanita tersebut tenggelam, dia gagal menjumpainya. Aznan mula panik. 5-6 kali dia menyelam, masih gagal menemui wanita itu. Dia naik dan mengamati hingga ke dasar kolam. Kosong. Wanita itu tiada. Hendak menyuluh, Aznan pula tak bawa lampu picit. Lampu itu ada pada Hafiz. Tanpa berlengah, Aznan menghubungi pengawal-pengawal lain menggunakan walkie-talkie. Kemudian berlari untuk memanggil pekerja hotel supaya segera membantunya. Nasibnya baik. Kebetulan ketika berlari di lorong kecil menuju ke lobi, dia terserempak dengan Hafiz. Hafiz, cepat Hafiz. Ada perempuan lemas dekat dalam kolam tu.
katanya, langsung menunjukkan ke arah tempat wanita tersebut tenggelam. Mereka bergegas ke kolam tersebut dan sampai di sana, Azman segera meminta Hafiz menyuluh ke tempat wanita tadi lemas. Namun aneh, kelibatnya tidak kelihatan langsung. Sedangkan permukaan air masih lagi berkocak. Azman mencari pula di kerusi-kerusi rehat yang diletakkan di sekitar kolam. Juga kosong. Mana pula pergi perempuan ni? Tadi aku nampak dia tenggelam dekat sini, kata Aznan yang separuh menggigil kerana pakaian serta tubuhnya basah kuyup akibat menyelam di dalam kolam sebentar tadi. Weh Hafiz, kau tunggu sini. Aku nak minta... dia orang buka semua lampu dekat kawasan ni. Sambil tu aku nak minta kawan-kawan kita tolong, kata Aznan lagi, lalu meninggalkan Hafiz sendirian di pinggir kolam renang. Sebab tu bergegas menuju ke lobi. Aznan sekali lagi menghubungi pengawal-pengawal keselamatan lain menggunakan walkie-talkie. Kemudian, apabila sampai di lobi, Aznan segera memaklumkan kepada pekerja-pekerja berkenaan mengenai kejadian tersebut. Segala yang berlaku tadi diceritakannya secara ringkas dan setelah itu meminta mereka melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Selepas membuat aduan, tergopoh gapah Aznan berlari semula ke kolam renang tersebut. Tetapi apabila sampai di sana, dilihatnya kolam renang kosong. Hafiz tiada di situ. Alamak, mana pula pergi budak ni? Pergi panggil kawan-kawan kot ni. Aznan tertanya-tanya di dalam hati. Berseorangan di situ, Aznan berjalan di pinggir kolam sambil memerhati ke dasarnya. Kosong. Tiada langsung kelibat tubuh wanita berkenaan. Ketika berseorangan begitu, tidak semena-mena satu perasaan seram mula menyelubungi dirinya. Tubuh Aznan terasa begitu sejuk dan liang roma di lengan serta tengkuknya mula timbul. Dia berasa seperti sedang diperhatikan. Seperti ada seseorang yang sedang duduk di kerusi itu sambil memerhatikannya. Namun, apabila ditoleh, ternyata kerusi itu kosong. Mana ada hantu? Mengarut je tu. Aznan cuba menenangkan hatinya. Aznan terus memerhati ke sana kemari mencari Hafiz. Tiada. Entah ke manalah pula Hafiz ni pergi. Masa kian beredar. Seminit. 2 minit. 3 minit. 4. 5. Masih tiada pengawal keselamatan yang hadir. Suasana terasa kosong, sunyi dan membingungkan. Hanya selepas hampir 10 minit berlalu, barulah mereka datang bersama dengan 2-3 orang pekerja hotel. Sebaik ternampak saja mereka datang, Azman segera memanggil supaya cepat datang ke arahnya. Namun peliknya, pekerja-pekerja tersebut hanya melangkah seperti biasa saja. Tiada langsung tanda-tanda yang menunjukkan mereka dalam keadaan yang cemas atau terkejut. Sebaliknya, para pengawal dan beberapa orang pekerja hotel itu berjalan sambil berbual. Malah ada yang melemparkan senyuman ke arah Aznan. Begitu juga Hafiz yang berjalan di hadapan sekali. Woi, cepatlah sikit, jerit Aznan yang mahu kawan-kawannya segera mencari wanita berkenaan di dalam kolam. Pun begitu, mereka masih seperti tadi, tanpa ada tanda-tanda cemas. Maaf, saya ulang balik ya. Pun begitu, mereka masih seperti tadi, tanpa ada tanda-tanda cemas. Bertambah Aznan pelik. Sebaik saja sampai di tempatnya berdiri, para pengawal keselamatan serta pekerja hotel itu bukannya terus menyuluh di sekitar kolam renang. Sebaliknya, menyuruhnya duduk dan bertenang. Sekarang ni, kau cerita pada kami, apa yang terjadi dari mula sampai habis, kata Badrul, penyeliannya pada malam itu. Aznan segera menunjuk ke tempat dia melihat wanita berkenaan duduk serta lemas. Suaranya tergagap-gagap. Sebaik habis Aznan bercerita, Badrul terus mencela. Aznan, kalau kau nak tahu, malam ni engkau dah kena main dengan benda tu. Untuk pengetahuan kau lah, kawasan kolam ni adalah salah satu tempat yang paling ditakuti di hotel ni. Dah banyak kali orang nampak ada perempuan menangis seorang-seorang pada waktu malam dan awal pagi macam ni. Sebelum ni ada orang yang pergi dekat dengan perempuan tu. Tapi bila nampak keadaan dia lain macam, dia orang semua terus cabut lah. Ada juga yang nampak perempuan tu berdiri dan melayang ke kolam. Kemudian terus hilang. Cuma malam ni je lain sikit. Sebab dia tahu engkau ni berani, kata Badrul. Semasa menyebut perkataan berani, sengaja Badrul meninggikan suaranya dan mengangkat kening ke arah pengawal-pengawal lain. Tujuannya untuk menyindir Aznan.
Satu lagi, kau cakap tadi, Hafiz bantu kau cari perempuan tu kan? Tanya Badrul. Aznan mengiyakan. Ni, kalau kau nak tahu, sejak lepas buat floor patrol dengan kau pukul 1 pagi tadi, dia tu lepak dekat bilik kawalan sebab badan yang tak berapa sihat. Dia sendiri terkejut bila kau beritahu pekerja hotel dan maklumkan melalui walkie-talkie bahawa dia bantu kau di kolam renang. Kata Jamal. Aznan tergamam. Betul ke ni bos? Soal Aznan cemas. Betul. Kalau kau tak percaya, kau tanya Hafiz. Hafiz, macam mana? Betul ke kau tak bantu aku tadi? Soal Aznan. Betul. Takkan aku nak tipu kau pula. Mula-mula memang aku lepak kat lobi. Tapi lepas tu aku berehat dekat bilik kawalan. Kepala aku pening lah. Rasa macam nak demam. Encik Badrul sendiri tengok aku berehat kat bilik kawalan tu. Jawab Hafiz. Kata-kata Jamal dan Hafiz itu menyebabkan darah Aznan terasa kering. Dia diburu pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Kalau bukan Hafiz, siapa pula yang bantu dia tadi? Untuk pengetahuan kau, di sini dulu ada seorang perempuan mati bunuh diri. Selepas kematian dia itulah orang selalu nampak dia duduk menangis dekat kursi ujung sana dengan pakaian dan badan yang basah kuyup. Kami memang nak bagi tahu kau, tapi bila tengok kau belagak sangat, cakap apa, siapa yang percaya pada hantu dan benda-benda misteri ni macam ni kan, adalah orangnya yang otaknya tak waras. Jadi kami diamkan je lah. Bagi kami, biarlah kau saksikan sendiri. Kemudian kau tentukanlah sendiri sama ada kau waras ke tidak. Sekali lagi Badrul menyindir. Sebelum kembali ke tempat bertugas masing-masing, mereka pergi ke kerusi wanita berkenaan. Dilihat oleh Aznan yang sedang menangis sendirian. Di atas lantai kelihatan jejeran air yang masih baru lagi. Bermula dari kerusi berkenaan hingga ke tepi kolam tempat dia dilihat terjun dan terus gaib. Jejeran air itu berlimpahan, petanda ia baru sahaja berlaku. Kejadian itu menyebabkan Aznan demam selama seminggu. Mulai hari itu, dia tergolong ke dalam kumpulan orang terdahulu yang diejeknya sebagai tidak waras. Siapakah Aznan? Sayalah Aznan, pengawal keselamatan yang belagak tu. Tapi sekarang tidak lagi. Saya telah meletakkan jawatan beberapa bulan selepas kejadian itu dan kini mencari rezeki di tempat lain pula. Tetapi tempat kerja saya sekarang pun lebih kurang sama saja. Cuma bezanya, saya tidak berlagak lagi dan tidak celupar. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Dalam 2 hari lagi insyaAllah. Pada kawan-kawan yang baru sahaja mendengar, jangan lupa untuk follow kisah-kisah lain Himpunan Kisah Mistik ni di dalam playlist yang telah saya sediakan. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.